KL, kita datang. Uni KL, jadi cemerlang. Universiti Kuala Lumpur mercutanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pascasiswaza hari ini. Layari unikl.edu.my, Where knowledge is applied and dreams realized. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Pertama kali saya Aizat Khairi merupakan moderator anda pada hari ini. Okay, saya meraihkan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar dan orang awam yang sudi berkunjung ke media sosial, okay, untuk kita sama-sama mendengar satu perkongsian yang bagi saya sangat-sangat penting, terutamanya kepada adik-adik lepasan SPM ataupun calon-calon daripada matrikulasi CJ diploma maupun yang ingin melanjutkan pelajaran sehinggalah ke peringkat sarjana dan juga doktor falsafah, khususnya untuk melanjutkan pengajian mereka ke UniKL MIMED. Jadi tajuk hari ini sangat penting, ya, iaitu terokai kluster Marine, di UniKL MIMED, program dan fasiliti. Jadi pada hari ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, UniKL MIMED mempunyai UniKL Universiti Kuala Lumpur mempunyai 12 kampus, dan pada hari ini secara fokusnya kita akan berbincang mengenai peranan Universiti Kuala Lumpur dalam memperkasakan bidang marine dan maritim. Jadi pada hari ini kita bersama dua orang ahli panel yang kita jemput khas dan mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing. Okey, pertama adalah Profesor Madya TS Dr. Muhammad Yusri Muhammad Yusof, merupakan former dean, dan juga ketua kampus di Universiti Kuala Lumpur, kampus Marine MIMED di Lumut Perak. Dan manakala panel kedua adalah Encik TS Zaimi bin Muhammad Noor dan juga merupakan former deputy dean dalam bidang akademik. Jadi kedua-duanya merupakan tenaga pengajar dalam bidang kritikal, iaitu dalam bidang marine. Jadi kedua-dua mereka kita undang khas melalui Universiti Kuala Lumpur. Terima kasih kerana memberi kita ruang dan peluang untuk kita berkongsi dengan penonton maya kita. Jadi tanpa buang masa, jadi pada hari ini jadi kita pun dalam suasana pandemik PKP, jadi saya harap anda semua tolonglah berada di rumah, stay safe. Yang belajar online tu belajar online. Kepada para pelajar UniKL MIMED, gunakan masa yang ada untuk buat persediaan, kerana saya tahu anda semua tengah usaha sedaya upaya untuk menyiapkan segala tugasan dan juga bersedia untuk menghadapi peperiksaan secara maya. Baiklah, saat ini saya ingin menerangkan format perbincangan kita. Kita akan perbincangan kita akan berlangsung sebanyak 2 pusingan. Jadi pusingan pertama saya ingin menjemput kedua-dua ahli panel untuk memberikan perkongsian berdasarkan kepakaran mereka dan juga pengalaman mereka berkenaan dengan industri dan dunia marine itu sendiri dan mengapa ia penting dan mengapa Universiti Kuala Lumpur mengambil inisiatif untuk menawarkan program-program berteraskan marine dan maritim. Manakala sesi kedua, kita akan berbincang dengan lebih spesifik dengan memfokuskan program dan fasiliti yang terdapat di Universiti Kuala Lumpur, kampus Marine MIMED di Lumut Perak ini. Dan kalau anda perasan di belakang saya ni, latar belakang itu merupakan kampus Marine, kampus UniKL Marine yang berada di Lumut Perak, dan anda boleh tengok kampus ini juga bersambung dengan laut, laut indah di Lumut ni. Jadi kalau siapa yang tak pernah, sila-silalah berkunjung ke kampus kami di UniKL MIMED Lumut Perak. Baiklah, tanpa buang masa, dengan sukacitanya saya ingin menjemput panel kita yang pertama, iaitu Profesor Madya TS Dr. Muhammad Yusri Muhammad Yusof, untuk berkongsi dengan penonton di luar sana berkenaan dengan kepentingan industri marine dan juga kepentingan bidang maritim ni kepada kita, khususnya kepada para pelajar dan juga rakyat Malaysia amnya. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Dr. Yusri untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan di luar sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Aizat sebagai moderator sesi kita pada
tengah hari ni seperti mana Dr. Aizat sebutkan tadi, belakang ni ni adalah gambar kampus Universiti Kuala Lumpur UMAD. Yang saya tengah terbang pun berada di awang-awang kan. So lokasi yang amat strategik. Jadi sekarang ni mungkin saya boleh mulakan dulu dengan sedikit perkongsian tentang keadaan semasa di perairan lautan kita sekarang ni. Kita tengok berapa banyak kapal yang ada sekarang ni di lautan kita. Jadi saya sedikit masa untuk saya share skrin saya. Ini adalah live map ataupun live feed daripada sistem AIS. AIS ni satu sistem tracking untuk kapal-kapal yang sedang berlayar di lautan semasa ni, yang kita tengok keadaan semasa ni, dan data ni diupdate dikemaskini setiap 1 minit untuk setiap satu kapal. So bayangkan kalau kita lihat sekarang ni berapa banyak kapal yang sedang berlayar melalui Selat Melaka, selat yang paling sibuk di dunia sekarang ni. Ini keadaan semasa, keadaan pandemik kita ni. Banyak ni igaklah kapal yang sedang berlayar. Kalau saya unzoom, kita tengok dari segi pandangan lebih jauh lagi. Bagi sedikit masa. Adik-adik, tuan-tuan, perempuan semua boleh lihat betapa banyaknya kapal-kapal yang sedang berlayar ni. Jadi ini bukan saya tengok pandangan saya bukan hanya tengok sebagai ini ini satu sistem tracking kapal-kapal yang ada sekarang ni di perairan kita. Tapi saya lebih nampak ni kepada satu ruang dan peluang, dan satu keyakinan bahawa industri maritim, especially shipping, is going to be here for, I'm not going to say forever, tapi dia adalah satu industri yang akan kekal. Because industri marine ni at the moment dia menyokong logistik, massive movement of goods and services from one country to another, and dia adalah satu mode transportasi yang efisien untuk membawa goods ataupun bahan-bahan mentah, supply daripada satu negara ke negara yang lain dengan paling efisien, paling ekonomi. Because kapal boleh bawa beban yang banyak besar, dia boleh bawa dalam keadaan yang murah, kerja sekali bawa beribu-ribu tan payload dia. Dan kalau tengok sini berapa ramai dan berapa banyak kapal dan berapa ramai tenaga pekerja yang diperlukan untuk kita mengendalikan sistem transportasi ni. Jadi ini yang saya nak tekankan sekarang ni. This is something yang maybe not everyone is aware. Tak mungkin setengah orang tak nampak pun. Biasa tak semua orang terlibat dalam bidang industri marine. Tapi bila kita lihat secara umum ni, inilah dia. Realiti ini dalam keadaan pandemik ni banyak ni kapal. Walaupun memang secara statistiknya ada sedikit penurunan sebanyak 4%, tapi masih signifikan. Industri marine ni masih signifikan. Jadi saya akan stop sharing just to improve the bandwidth. Jadi sekarang ni saya nak cerita, because sekarang ni berdasarkan SPM yang baru, baru habis ni 2020, kita ada lebih kurang 380,000 calon yang memiliki peperiksaan dan daripada ni lebih kurang 150,000 lepasan SPM yang lulus yang bersedia untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi bidangnya luas. Waktu ni adalah waktu kritikal untuk para pelajar untuk menentukan hala tuju dia selepas peringkat SPM ni. Mana dia nak ambil? Dia nak ambil laluan kejuruteraan, kejuruteraan dalam bidang apa pula dan sebagainya. Jadi kami di Universiti Kuala Lumpur, kita menawarkan program yang berasaskan TVET yang technical, technical vocational, engineering, jadi training, education and training. So technical and vocational education and training. So we are technical based. Betul. Maybe technical ni kadang-kadang setengah pelajar boleh dengar tu macam alamak, benda ni bit high, bit dry. Tapi not necessarily. Because macam saya sebutkan tadi, because kami datang daripada MIMAC yang menjurus ke arah bidang marine. Sebenarnya saya nak try gunakan slot ni untuk menerangkan betapa luas ni sektor marine ni sebenarnya. Luas. Bukan sekadar berlayar atau kapal jadi pelayar. We are talking about a huge, orang kata apa, spectrum, of industry sebenarnya. Kalau kita tengok macam tak ada sangkut dengan kapal, tapi sebenarnya ada hubung kali. Nanti saya akan jelaskan. Jadi, mari saya nak tekankan juga dari segi trending sekarang. Ini perikut statistik. Berdasarkan Jabatan Statistik Negara, kalau kita tengok, profession dalam bidang saintifik, profession dalam bidang teknikal, currently
sektor ni, kita panggil professional and technical sector, dia dalam 8 sektor yang terbaik lah at the moment. Dengan ni, dengan purata bayaran penggajian dalam lebih kurang 3,000 lebih, 3,200, 3,300 ringgit sebulan. Itu secara sektor. Kalau kita tengok dari segi pekerjaan, maknanya technician, we're talking about engineering, about professional technologies, we're talking about associate professionals, ship surveyor dan sebagainya. Mereka ni juga terletak kalau ikut dalam perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik. Kita tengok dia adalah dalam top 3 top occupation in Malaysia. Okay? And itu saya tak sentuh lagi critical jobs yang masih kurang tenaga pekerja yang diperlukan, because bidang ni dia memerlukan skill, obviously, kemahiran, ilmu yang berkaitan. Jadi bila tak ramai yang aware atau tak ramai yang tahu tentang bidang ni, jadi cabaran ni adalah dari segi kita nak mendapatkan tenaga kerja, tenaga mahir yang boleh support industri ni. Dan saya sebut tadi, tengok kapal banyak kat Malaysia. Perairan Selat Melaka, kalau kita tengok satu dunia lagi banyak. Kalau ada masa nanti kita tengok balik. Jadi ini adalah satu ruang dan peluang sebenarnya. Saya harap dengan sesi Sembang Konti ni boleh membuka minda para pelajar juga untuk memberi pertimbangan dan consider bidang marine sebagai program-program dalam bidang marine atau Korean Academy sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan tahap pendidikan academic qualification para pelajar sekalian. Itu satu. Lagi satu saya nak sebut dari segi option ataupun pilihan pelajar, sama ada mereka nak terus mencari kerja selepas SPM ataupun nak melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ini secara statistik ini saya dapatkan juga. Kalau ikut as of 2019-2020, 2019 lah we say, mean ataupun purata gaji penggajian orang yang mempunyai pendidikan peringkat tertiary, peringkat universiti, we're talking about diploma, bachelor dan sebagainya yang ke atas lah, purata pendapatan mereka secara bulanan adalah lebih kurang 4,500 berbanding dengan mereka yang kalau bekerja makan gaji lah, maknanya bekerja dengan majikan hanya dengan pendidikan peringkat menengah, lebih kurang 2,200 bulan. Jadi saya rasa ini adalah satu indikator yang penting untuk kita consider sama ada kita nak teruskan pengajian di pendidikan di peringkat yang lebih tinggi ataupun dalam bidang apa, dalam bidang teknikal dan peringkat yang lebih tinggi, because ini menjamin satu orang kata apa, satu keyakinan pada para pelajar untuk mendapatkan ataupun menceburi kerjaya yang lukratif, yang berharga. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya nak pin the background lah to all of the listeners and semua viewers lah untuk sesi Sembang Konti dari UKM kali ni lah. Ada banyak lagi sebenarnya saya cerita, tapi maybe Dr. Aizat ada apa-apa maybe nak untuk second speaker pula. Terima kasih. Okay. So terima kasih Dr. Yusri atas perkongsian yang saya kira sangat kritikal bagi contoh-contohnya adik-adik pelajar di luar sana untuk mengetahui apakah kepentingan bidang marine kepada sektor industri dalam negara maupun di luar negara kita. Jadi terima kasih Dr. Yusri. Jadi sebelum saya menjemput panel yang kedua, kepada penonton maya di luar sana, jika anda ada soalan untuk ditanyakan, dan saya yakin mesti ada soalan yang untuk ditanyakan, jangan malu, jangan segan. Anda boleh tanya melalui semua saluran media sosial kita yang bersiaran selangsung, dan pihak admin Unicel akan membantu dengan menyalurkan soalan tersebut kepada saya untuk saya tanyakan kepada ahli panel kita pada hari ini. Jadi sila-silalah untuk bertanya. Jangan malu, jangan segan. Baiklah. Sekarang ni saya ingin menjemput panel kita yang kedua. Encik T.I. Zaimi. Dan untuk mengatakan tuan-tuan, Encik T.I. Zaimi ni sebelum bergelar tenaga pengajar pensyarah di Universiti Kuala Lumpur Kampus Merik ni, beliau juga pernah terlibat dalam sektor industri pembinaan kapal. Jadi Cik Zaimi, mungkin Cik Zaimi boleh berkongsikan dengan penonton di luar sana apakah relevan dan juga kepentingan industri marine berdasarkan perspektif dan juga pengalaman Cik Zaimi sendiri. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Dr. Aizat.
Okey, bila kita bercerita ataupun kita melihat kepada industri marine, setengah orang dia yang tak berapa biasa ataupun tidak mengambil tahu secara terperinci berkenaan dengan industri marine ni. Di Malaysia sebenarnya industri marine ni telah bermula daripada awal lagi, ya, daripada zaman Hang Tuah lagi lah, saya boleh katakan pada zaman Hang Tuah lagi, di mana pelayaran menggunakan kapal pada masa itu menjadi sebagai pengangkutan utama di dunia. Jadi bila adanya pergerakan kapal, so secara tak langsungnya adanya industri kepada sektor marine itu sendiri. Jadi sekiranya kita bercakap berkenaan industri marine, sebenarnya industri marine ini adalah satu industri yang interrelated. Maksud saya dia mempunyai kaitan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, ya. So sebab tu kita melihat sebagai industri marine ini satu industri yang besar. Kenapa saya katakan begitu? Saya cuba kupas satu persatu lah, ya. Yang pertamanya bila kita tengok kepada sektor perkapalan, ya, sektor perkapalan, shipping, yang mana sektor ini menjadi satu sektor ekonomi utama di dunia, ya. Bila kita ada penghantaran barangan, ekspor, import, exercise, ya, daripada satu negara ke satu negara, jadi sektor perkapalan ini menjadi nadi utama, ya. Seperti contohnya Malaysia, kita sedia maklum sebagai sebuah negara maritim yang mana sekeliling kita dikelilingi oleh air, ya. Di sebelah pantai baratnya ada Selat Melaka dan sebelah pantai timurnya ada Laut Cina Selatan, ya, dan di bawahnya ada Selat Tebrau, Singapura, Jadi kita berada di sekeliling laut ataupun air. Jadi sektor perkapalan ini menjadi nadi utama kepada kita. Jadi di situ bila adanya kapal, jadi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan marine pastinya akan berlaku. Pembinaan kapal, reka bentuk kapal, pembaikan kapal. So selain daripada pengoperasian kapal itu sendiri, di atas kapal, sama ada sebagai deck crew ataupun engine crew. So dengan adanya sektor perkapalan ataupun shipping ini, aktiviti ini akan secara langsungnya akan memberikan impact kepada aktiviti marine ataupun industri marine. Selain daripada itu, sektor pelabuhan, sektor pelabuhan ini salah satu daripada sektor yang bila adanya shipping ataupun perkapalan perlu ada pelabuhan, Jadi port activities, akan melibatkan juga aktiviti-aktiviti berkaitan dengan industri marine, ya. Kalau di Malaysia, untuk pelabuhan, pelabuhan persekutuan, kita mempunyai pelabuhan persekutuan di Pasir Gudang, Kuantan, Bintulu, Kelang, Pulau Pinang, di Johor, Tanjung Pelepas. So kita lihat pada setiap tahun 25 juta ke 26 juta TEU. TEU ni adalah bilangan kontainer yang bersaiz 20 kaki lah, persamaan dia, yang dikendalikan oleh pelabuhan-pelabuhan di Malaysia ni. Jadi kita nampak betapa pesatnya pembangunan aktiviti pelabuhan di negara kita. Itu yang pelabuhan yang di bawah kategori persekutuan. Kita juga ada pelabuhan-pelabuhan negeri, yang mana setakat ni kita dah ada 10 pelabuhan negeri di dalam Malaysia. So kita boleh nampak betapa aktiviti sektor ekonomi ini memberikan impak kepada pertumbuhan industri marine di Malaysia, ya. So itu dua sektor. Kita tengok pada satu sektor yang bagi saya mempunyai impak yang amat tinggi kepada negara kita, iaitu sektor minyak dan gas, ataupun kadang-kadang kita panggil petroleum. Sektor minyak dan gas ni kalau kita ikutkan statistik kita, kalau
minyak, kalau dalam kategori minyak lah, kita hampir mengeluarkan lebih kurang 700,000 barrel. 700,000 barrel per day. So ini satu numbers yang agak menarik, dan daripada situ kita ekspor. Kita ekspor melebihi daripada 250,000 barrel per day. So agak tinggi kita punya aktiviti pengeluaran minyak dan gas. Sebab apa? Sebab dengan adanya aktiviti minyak dan gas ini, secara langsungnya ia berkaitan dengan industri marin, yang mana kita pun tahu eksplorasi minyak dan produksi minyak kita di negara Malaysia ni berlaku di tengah laut. Jadi secara tak langsungnya tentu kita memerlukan technical support service daripada industri marin. Seperti contohnya barge yang digunakan untuk pemasangan platform-platform di tengah laut. Begitu juga dengan perkhidmatan kita panggil sebagai supply, offshore supply vessel, yang mana untuk menyokong sebagai tenaga sokongan kepada industri minyak dan gas di tengah laut, dan juga beberapa subsektor yang lain dalam bidang marin, yang mana kita tahu ianya menyumbang kepada pengoperasian sektor ekonomi dalam industri oil and gas. So di situ kita dah nampak dah, tu termasuk jugalah dengan gas, gas hampir lebih kurang dalam 2,500 bilion kubik kaki apa nama 20 billion unit. So CBM. Cubic feet, 2,500 cubic feet, bilion je ni. So jadi menunjukkan bahawa kita punya sektor ekonomi lain tu mempunyai support industri, iaitu industri marin, yang mana sekiranya ianya berkembang, maka dengan sendirinya sektor marin ini juga akan berkembang. Okey. Boleh saya tambah sikit? Saya rasa menarik point tadi. Kata ni kita sembang-sembang konti ni, kita sembang-sembang jugalah. Moderator boleh, tuan moderator? Boleh. Saya nak boleh, tak ada masalah. Okay, boleh masuklah. Apa yang disebutkan tadi lah oleh Encik Zaimi tadi, because bila kita cerita pasal negara kita ni dah lama berkecimpung dalam bidang marin, di zaman lama lagi, zaman tua, because of geographical location of Malaysia, being at the side of the most busiest straits. Yang saya sebut tadi, saya tunjuk tadi, kapal banyaklah duduk kat Selat Melaka, selat yang tersibuk di dunia. Macam tadi Cik Zaimi pun dia cakap 25 juta. Actually bila ikut saya tengok, based on the latest statistic, up until just before the pandemic, kita menerima 26 TEU tadi tu, 26 juta. 26 juta. 26 juta. In fact, that's the highest since 2005. Kalau kita tengok, tu satu. Nombor dua, keluaran dalam negara kasar, KDNK negara. Actually, marine industry contribute, dia menyumbang 40% keluaran dalam negara kasar. 40% of the national of the GDP, gross domestic product. And nak ditekankan lagi betapa pentingnya industri marine, betapa luasnya industri dan signifikannya industri ni. Negara Malaysia mengeksport 90%, 90% of our goods, produk negara kita ni kita ekspor keluar melalui laut, 90%. Jadi, susah lah kalau kita nak menyangkal dan kata, benda ni maybe is it a sunset sector, or is it just going to be consistently the same throughout the, especially it's going to get worse. Yes, pandemic does affect the whole sector. Semua sektor terjejas. Tapi kalau ikutkan, saya punya, based on my study and observation since 2020, the reduction in terms of the economic sector, marine economic sector only reduces by 4%. 4%, and then kalau kita ikut extrapolation data based on outlook from UN dan sebagainya, actually if we can overcome this pandemic in time, the
sector will actually grow up to 4.8% as before. Saya sebut tadi kita dapat tadi saya yang Cik Zaimi sebutkan 25-26 juta million container lah senang cakap 20 food equivalent unit 20 TEU tu kira berapa banyak container yang passes through our ports. 26 million, that's quite. And then nak ditambahkan lagi betapa signifikannya tadi tu, because sekarang ni kita punya topik tu lebih kepada menekankan betapa signifikannya sektor ni kan. UN pun classify kita Malaysia ni as a country in terms of shipping connectivity. Maknanya betapa mudahnya nak akses pelabuhan Malaysia ni compare dengan negara-negara di seluruh dunia. Kita ni in the top 5. Kita nombor 5 actually dalam dunia. How shipping in interconnectivity of our ports across the globe, we are actually at number 5. So I think kita nak sangka ataupun nak meragui betapa signifikan dan pentingnya sektor marine. Jadi itulah kita harapkan sektor dengan sembang konti kita petang kita dapat membuka minda dan memberi laluan dan peluang kepada pelajar untuk consider to venture into the maritime sector. Tak kisahlah daripada apa macam mana aspek pun nanti kita akan tunjuk program-program yang ditawarkan. Macam apa aspek pun as long as dalam bidang marine yang kita rasa sangat berpotensi. Maybe you rasa at the moment because of the pandemic the economy is not so good, it's affecting everybody. Yes, it's true. But perhaps maybe the audience, especially the students out there, para lepasan SPM graduan, boleh menggunakan masa waktu ni adalah untuk meningkatkan, macam saya sebut tadi lah, meningkatkan kemahiran akademi, level akademi, academic qualification, kemahiran dan sebagainya. Untuk prepare dalam masa 3 atau 4 tahun akan datang selepas pandemik. By the time you graduated from the program, the economy is going to bounce back as what we did before, many times before, and that should be the opportunity for the students untuk diconsider. Baik, betul. Sorry saya nak tambah sikit lagi tu, nak tekankan lagi. Jadi terima kasih Dr. Zee atas penambahan yang saya rasa sangat kritikal dan juga mencambahkan buah fikiran kepada penonton di luar sana untuk mengetahui sebenarnya bidang marine di Malaysia ni sangat kritikal. Seperti saya nak ulas sedikit apa yang Dr. Yusri kongsikan tadi walaupun dalam situasi pandemik ini banyak industri terpaksa ditutup sementara, tetapi industri marine ni memang terpaksa dibuka. Tempat lain terpaksa ditutup, tetapi marine ni terpaksa dibuka. Okey, sebab apa? Kita memerlukan pelbagai jenis barangan seperti barang mentah, bawang, daging dan sebagainya, barang elektronik. Jadi kalau sektor perkapalan ni, kalau apa yang Dr. Zee katakan ni, kalau tak terbuka, memang kita sebagai negara dan banyak negara di dunia akan kehabisan bekalan. Jadi oleh sebab itu, dan situasi pandemik ini pun menyebabkan sektor maritim ni terus dibuka. Jadi untuk mengekalkan, untuk membantu rakyat, membantu orang dalam mengagihkan penyaluran bahan bantuan dan juga bekalan. Jadi terima kasih Dr. Zee dan juga terima kasih Zaimi. Cuma saya ada sedikit saya nak jemput Cik Zaimi. Cik Zaimi ada berkongsi tentang peranan sektor marine dan maritim dalam Malaysia. Tetapi bagi saya terdengar Universiti Kuala Lumpur Marine juga memberi sumbangan yang sangat signifikan kepada negara kita, kepada negeri, khususnya negeri Perak. Jadi mungkin Cik Zaimi boleh kongsikan sebab apa yang saya difahamkan, Universiti Kuala Lumpur juga telah diminta oleh pihak kerajaan untuk turut terlibat dalam penghasilan bot-bot untuk penguatkuasa kerajaan dan juga pada satu tempoh dahulu kita juga telah diminta oleh pihak istana untuk membina sebuah bahtera untuk membantu balai gambang untuk pentadbiran Sultan Perak. Mungkin Cik Zain boleh kongsikan. Saya beri masa 2-3 minit je untuk membuat sedikit perkongsian ni. Silakan. Okey, di samping kita sebagai sebuah universiti, kita juga mampu. Ini salah satu daripada kemampuan kita lah. Selain daripada sebuah universiti menghasilkan graduan-graduan, kita juga ada terlibat dengan aktiviti-aktiviti industri secara terus. Contohnya dulu kita pernah mengambil bahagian dalam pembinaan 4 buah kapal nelayan laut dalam. Selain daripada itu, kita juga pernah terlibat dengan pembinaan bot-bot rekreasi yang mana projek-projek ini ianya melibatkan tenaga-tenaga pengajar dan juga pelajar-pelajar kita sendiri. Maksudnya
selain daripada kita dengan aktiviti-aktiviti pendidikan di dalam kelas, pengajaran, kita juga melibatkan tenaga pengajar dan pelajar-pelajar kita dengan aktiviti-aktiviti berasaskan industri, industry based activity. Macam contoh Dr. Izzah cakap tadi lah, kita pernah diminta untuk membantu pembinaan dalam sektor perikanan tadi, 4 buah kapal bot laut dalam dan juga bot-bot rekreasi. Selain daripada itu, sehingga kini kita juga ada menjalankan aktiviti-aktiviti yang berasaskan industri kepada pembinaan dan reka bentuk kapal-kapal kerajaan ataupun kita namakan sebagai kapal-kapal support kepada industri pertahanan negara. So itu antara yang kita terlibatlah. Cuma saya nak kongsikan sikitlah. Bila orang kata industri marine ni, apa lagi yang kita ni? Sebenarnya macam saya beritahu yang awal tadi, selain daripada sektor-sektor ekonomi yang saya sebut tadi tu, ada sektor ekonomi yang terlibat juga daripada sektor pertanian, iaitu perikanan. Yang mana kita sebagai penyumbang utama kepada pembinaan bot, kapal-kapal ikan. Jadi kalau kita nak tengok dalam sektor perikanan ni pun, daripada tahun 2015, 16, 17, 18 yang data yang kita ada, pengeluaran ikan kita daripada tahun ke setahun bertambah. So dulu setakat 1.4 juta kan, sekarang dah naik jadi 1.5 juta. Ini dalam metrik tan hasil tangkapan laut. Jadi di situ juga adanya industri marine, di mana daripada segi pembinaan, pengoperasian, repair, sama ada machinery dan juga badan kapal, kita dalam industri marine ni masih terlibat. Di samping industri-industri utama tadi tu, pelabuhan, shipping, perkapalan, minyak dan gas, perikanan, dan satu lagi yang tak kurang juga pentingnya adalah industri pelancongan. Industri pelancongan yang mana kita juga mempunyai potensi dalam bidang industri marine ni, mengambil bahagian dalam sektor pelancongan negara sebagai pemacu sektor pelancongan ini. Okey, so itu sedikit daripada saya lah. Terima kasih Jamil. Terima kasih Cik Jamil. Jadi nampak jelas Universiti Kuala Lumpur ni berperanan penting dalam sektor industri dalam negara, dan saya harap penonton di luar sana sudah ada satu buah fikiran yang lebih jelas dan juga faham mengenai peranan Universiti Kuala Lumpur dalam sektor industri dalam negara. Jadi daripada saya nampak, daripada perkongsian daripada kedua ahli panel, sekarang ni kita sudah ada soalan sebenarnya. Jadi sebenarnya soalan ni kena dengan kita punya round kedua, pusingan kedua. Okey, kita sudah masuk ke topik yang lebih spesifik dan lebih panas. Jadi seperti yang saya maklumkan di awal kita punya format perkongsian kita, sesi kedua ni adalah lebih kepada program dan juga fasiliti yang ada di Universiti Kuala Lumpur, kampus Marine di Lumut Perak. Jadi saya ingin menjemput Dr. Zuri, tapi sebelum itu saya ingin bacakan ada dua soalan. Dr. Zuri, kita dapat dua soalan, dan saya rasa dua soalan ni sebenarnya berkait rapat dengan program akademik yang kita tawarkan di Universiti Kuala Lumpur, kampus Marine. Okey, yang pertama adalah Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, berkenaan program baru UNIKED MIMED di dalam bidang offshore, apakah fokus program offshore engineering kepada industri? Adakah memfokus kepada pembinaan ataupun operasi offshore? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua ini lebih umum, iaitu graduan sektor marine selalunya bekerja di mana dan sebagai apa? Jadi saya ingin menjemput Dr. Yusri untuk memberi maklum balas kedua soalan ini, dan pada masa sama mungkin terus boleh berkongsi program apakah yang ditawarkan Universiti Kuala Lumpur Kampus Marine di Lumut Perak. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Izzat, dan terima kasih kepada saudara-saudari yang bertanyakan soalan. Kepada saya soalan itu sangat relevan, dan terima kasih kerana minat untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang program yang ditawarkan oleh Universiti Kuala Lumpur MIMED. Untuk soalan yang pertama tu, dia lebih spesifik pada program offshore engineering, program yang agak baru ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur MIMED. Dia konten, dari segi program konten dia dah lebih kepada pembinaan struktur luar pantai. It's
quite different from petroleum engineering. I mean, if kita compare, kita bandingkan dengan program contoh Bachelor Petroleum Engineering, kita tahu kalau setengah IHL, IPT, dia lebih kepada proses, maknanya daripada upstream, daripada cari gali sampai ke processing, refinery, so upstream to downstream. Kita punya kampus ni menawarkan program offshore engineering lebih fokus kepada sektor pembinaan lah, struktur luar pantai. Itu untuk menjawab directly lah soalan offshore engineering, soalan yang pertama tadi. Jadi nanti kita boleh tengok program ditawarkan dengan fasiliti yang ada di Kemimet. Cuma untuk soalan yang kedua tu biasanya graduan ni akan graduan program-program MIMET ni akan berkhidmat dalam sektor mana. Jadi untuk sektor ni macam mana Encik Zaini sebut tadi kan, sektor ni luas seperti perikanan, pembinaan kapal, minyak dan gas. Actually there is a term for this. I mean, not only necessarily we call it the maritime sector. In 2015 we start to talk about blue economy, ekonomi biru. So blue economy ni actually covers this spectrum that is encompassed ataupun yang terangkum dalam sektor bidang marine. Dia ada 9 kalau ikut. Maknanya dari segi perikanan, sektor perikanan, sektor pelabuhan, shipping, maritime transport, logistik, sektor tourism, marine tourism, island hopping for example, that is one activities related to marine. Pakai boat, bawa pelancong jalan dari satu pulau ke satu pulau. We also talk about oil and gas. Yang ni yang paling popular. And in fact, saya ingat tadi kalau saya ada masa nak cerita sikit lah pasal oil and gas, tapi itulah kita tengok macam mana kan. Because yang ni pun ada beberapa myth ataupun some tabu lah. Kita panggil orang, persepsi orang yang maybe saya nak jelaskan sikit lah tentang oil and gas tu, okay. And then coastal manufacturing. We talking about coastal infrastructure. Macam mana kita utilize kita punya pembangunan di perairan di kawasan pesisir pantai. We talk about seabed mining. Yang ni something yang very very relevant. Nowadays people are venturing to deeper and deeper to get the minerals and resources. And renewable energy, wind farming. Orang sekarang dah start pasal nak try and harness ataupun nak dapatkan sumber tenaga boleh baharu lah renewable energy daripada laut. We talking about marine biotechnology pun ada. Okay, from the study of microorganism, we talking about how marine products can be actually turned into biotechnology, bioproducts. Ini ada chemistry sikit lah semua. Dan of course marine technology itself, we're talking about underwater surface vehicle, unmanned surface vehicle, ASV, USV, or some people call it drones, underwater drones. Okay, that is something else. And environmental services. Okay, kita jaga, because 70% of the earth is covered by sea, by water. So impak dia kepada kehidupan kelangsungan kita ni sebagai manusia yang hidup di muka bumi ni pun is greatly affected by sea. So kalau ikut blue economy yang saya sebut ni luas, memang luas kan. Jadi menjawab soalan yang kedua tu, maknanya kat mana nanti ni kan, most of the student kalau ikut, obviously in Malaysia, kalau shore job opportunities, maknanya kita kerja atas darat, we are talking about shipbuilding, ship repair, we're talking about MRO, maintenance, repair, overhauling activities. We're talking about even kalau yang macam separah darat, separah laut, we're talking about ship survey. Ship survey ni buat inspection on ships. We are also talking about ship survey in shipyard. Bila kapal dibina, orang survey ship. We have a lot of graduates from UNED who actually works with companies like Bureau Veritas. These are all ship classification society yang memang bertanggungjawab untuk memastikan pembinaan kapal itu mengikuti piawaian dan sebagainya. And there are lots. And maybe from perkongsian sesi kedua ni, sekejap lagi saya akan tunjuk slide lah sikit. Mungkin saya dengan Cik Zami akan explain nanti secara bersama. Program yang ditawarkan boleh tengok nanti. Secara umumnya, program yang ditawarkan MIMET ni merangkumi sektor mana. Kita ada 4 sektor utama, kita boleh tengok nanti. Dan nanti kita boleh tengok daripada 4 area ni, utama pada program ditawarkan ni, macam mana dia menjurus ke arah 9 area yang saya sebut tadi, yang ekonomi, yang dari perikanan tu sampai drone lah, sampai, you see, all these are actually possibilities for the graduates to actually pursue their career after graduation from the program of UniChemiMed. So please allow me a few seconds while I share my screen on the program that is offered by UniChemiMed sebentar ya. So ni yang saya sebut tadi lah. Saya harap ini dah keluar dekat paparan masing-masing. These are the program branches. Ini jawab soalan kedua tadi kan. Kat mana dia orang biasa kerja, saya sebut tadi kan. Bidang ship survey, ship building, ship repair, MRO sebagainya tu.
Kalau kita berdasarkan, kita tengok dari segi program di tahun Kuala Mimek, ni dah 4 kawasan utama ni. Talking about offshore naval architecture and shipbuilding, IT structures, design aspect, validation, calculation aspect on the design and the construction of structure like ship structure and offshore structure. Then the second area is on marine engineering. This is actually on the operation and maintenance, pengoperasian, kendalian, senggaraan. Okay, contoh program IMEC, kita ada program marine engineering. Ini untuk orang belayar, jadi jurutera kapal, operate engine, maintain engine, maintain generator on board ship, because the ship, when it's actually sailing, it's like a huge city. It's like a mini city. Excuse me, mini city. Bandar terapung. You have to have everything there to actually support the crew. Kan? I mean, orang hidup atas tu, kapal kan belajar sehari 2 kan, berbulan. Travel from one port to another. Okay, so marine engineering is on the mechanical aspect of the maintenance and operations of the ship. And then we also offer programs in marine electrical electronics. This is the electrical aspect. Okay, nowadays under the new convention by IMO, International Maritime Organization, each ship should have an EO, electro-technical officer on board. Orang yang memang pakar dia dalam bidang electrical, because atas kapal kita ada sistem navigasi, sistem electrical, high voltage system, all this needs to be maintained and supervised. Okay, and then of course kita juga ada maritime operations and management. These are actually port logistics. Okay, we're talking about human resource management, we're talking about cargo management, we're talking about brokerage, insurance and all that. So you see, these are the program. Ni program yang ditawarkan di KMIMET lah. Yang ni kawasan ni, dia punya area. Yeah. So dari sini nanti belajar boleh melanjutkan career dalam bidang yang macam-macam. Contoh kalau macam marine engineering, you can work as marine engineers on board ship. Or kalau yang nombor 3 ni, marine electrical electronics, is as ETO. Okay. Even people working as studying naval architecture program in shipbuilding, they can end up as ship surveyor. So dia dah belajar struktur kapal macam mana. So they work with ship classification, macam puspakom untuk kapal lah. And they can do inspection in shipyards. Even orang kata routine inspection untuk kapal yang memang dah in service. Macam puspakom buat kan, kena lori bas kan biasa, every month dia orang kena datang buat inspection check. Lori dorang, bas dorang ni fit. Same for ship, you also have orang kata interval inspection. Okay, for to ensure the safety of the ship being operated. So ini antaranya lah. Jadi mungkin saya serahkan lebih Tuk Zaimi pula, boleh nak elaborate sikit ke untuk program yang ditawarkan, macam mana yang saya paparkan ni. Okey, terima kasih Dato' Yusri. Okey, tadi kita dah cerita apa nama, macam mana sepatutnya orang melihat kepada industri marine ni. So sekarang saya nak elaborate sikit lah. So di Unicare Mimet ni apa yang kita offer, apa yang kita tawarkan untuk menghasilkan ataupun melahirkan graduan-graduan yang boleh bekerja dalam bidang sektor marine ni. Okey. Pertamanya kita ada di peringkat diploma. Okey, di peringkat diploma sehingga kini sebenarnya kita ada 5 dah ya. Untuk semester ni kita ada 5. Yang pertamanya tu adalah diploma engineering technology in ship design. Keduanya diploma engineering technology in ship construction and maintenance, in marine engineering, marine electrical electronic marine, dan yang terkini adalah diploma in maritime management. Okey, selain daripada itu okey, yang ni diploma in maritime management ya. Okey, ini yang terkini. Maksudnya intake pertama kita akan ambil pada ambilan Julai 2021 ni. Selain daripada peringkat diploma, kita juga ada di peringkat ijazah. Di peringkat ijazah kita ada 5 program juga sehingga kini yang kita tawarkan. Yang pertamanya adalah Bachelor of Engineering Technology, BET Naval Architecture and Shipbuilding. Yang keduanya adalah BET Electrical and Electronic Engineering Technology in bracket Marine. Dan yang tiganya adalah Bachelor of Marine Engineering Technology. Keempatnya BET in Offshore, in Offshore Engineering. Dan satu program Bachelor yang dalam bidang pengurusan. Tadi kita yang saya kata baru ditawarkan tadi, Diploma in Maritime Management. So di peringkat Bachelor kita ada Bachelor of Maritime Operation. So
5 program di peringkat bachelor dan 5 program di peringkat diploma. Selain daripada itu, sehingga kini kita juga ada 3 program postgraduate, program-program postgraduate ataupun pasca siswaza. Yang pertamanya adalah Master of Maritime Operation and Management. Yang keduanya Master of Engineering Technology in Maritime. Dan yang terakhir adalah di peringkat Dr. Falsafah, iaitu Dr. Filosofi Maritime. So ini 3 program postgraduate ataupun pasca siswaza yang kita telah tawarkan. So maknanya sekarang ni apa yang ditawarkan di MIMET, kita ada 13 program. Program yang kita tawarkan ni merangkumi daripada 4 cabang utama tadi, ya, yang Dr. Yusri tunjukkan tadi, iaitu offshore and naval architecture shipbuilding. Yang keduanya marine electrical electronics, yang ketiganya dalam bidang marine engineering, dan yang terakhirnya tadi dalam maritime operation and management. So 13 ni kita merangkumi, kita cover all these cabang utama. Jadi maknanya kita melahirkan berhasrat untuk melahirkan graduan-graduan yang boleh bekerja di dalam mana-mana subsektor di bawah industri marine. So kalau orang tanya ke mana arah tujuan graduan kita, so macam yang saya cerita tadi lah, yang macam Dr. Yusri mention juga tadi, mana yang dalam maritime operation and management dia boleh ke sektor ekonomi pelabuhan, shipping tadi, ya. Untuk marine electrical electronics pergi ke offshore pun boleh. Ramai yang bekerja di offshore sebagai process engineer, yang mana automation, instrumentation engineer, itu di dalam marine electrical electronics, di samping di atas kapal. Di atas kapal, di peringkat diploma marine electrical electronics kita membolehkan student kita menjadi electrotechnical officer, yang mana ini adalah satu rank di atas kapal. Kalau nak contoh senang, engineer, electrical engineer lah, electrical engineer di atas kapal, yang in charge semua sistem-sistem electrical dan elektronik atas kapal. Selain daripada itu, dalam bidang marine engineering tadi, so student kita nanti boleh bekerja di atas kapal sebagai marine engineer. Kita ada range, kalau cerita pasal marine engineer ni, kita ada junior engineer, kita ada second engineer, chief engineer. Jadi kita punya program di peringkat diploma dan di peringkat bachelor ni cover semua level tu, semua level tu. Sama juga di offshore dan naval architecture and shipbuilding. So kebanyakan student-student kita boleh bekerja di offshore, dan ada yang bekerja di darat dalam reka bentuk platform offshore juga, di design house yang dipunyai oleh company-company besar, seperti Technip dan sebagainya, dan juga naval architecture and shipbuilding. Yang ni lebih kepada reka bentuk dan pembinaan kapal lah. So boleh kita katakan apa yang kita tawarkan di MIMET, di UniCAD MIMET ni, graduannya boleh berkhidmat di mana-mana subsektor yang ada di bawah sektor marine ini. So mungkin Dr. Yusri, ya. Okey, jadi maknanya sekarang kita dah tahu dah program yang kita tawarkan di UniCAD MIMET. Okey, cuma saya ada satu soalan untuk Dr. Yusri dan Encik Zaimi. Sekarang kita nak tahu juga, kalau soalan saya kepada Dr. Yusri, kita tahu juga, mungkin Dr. Yusri boleh kongsikan kepada penonton di luar sana, apakah badan-badan profesional yang telah mengiktiraf kepada akademik program kita. Dan soalan saya kepada Cik Zaimi, di samping lulusan graduan UniCAD MIMET ini menceburi bidang industri dan juga pengurusan, adakah mereka juga layak untuk memohon bidang-bidang profesional seperti TS, IR, dan mungkin Cik Zaimi boleh kongsikan sedikit apakah dimaksudkan dengan TS dan juga IR. Tapi soalan saya minta Dr. Yusri untuk respon dulu, silakan. Okay, baik. Terima kasih Dr. Izzat. Terima kasih Zaimi. Very nice elaboration on potential career path for students undertaking programs at MIMET and graduating from programs offered at MIMET. Question was on pengiktirafan badan profesional. Saya cakap macam tu lah untuk program. Okay, so sebelum tu lah, tadi kita duduk cerita pasal persegi yang ada kat MIMET dan sebagainya. Maybe saya boleh berkongsi dengan semua viewer kat sini
contoh-contoh produk yang dah dihasilkan, projek-projek yang kita dah hasilkan. Tadi Cik Zaimi sebut tahu 2009 yang 4 kapal nelayan yang ni dibina di Unicare MIMET. Ni awal lah antaranya. And then antara projek komersial yang melibatkan pelajar, tenaga pengajar dan pelajar hasilkan di Unicare MIMET. Ni contohnya ni untuk Koperasi Pelabuhan Melaka untuk River Cruise. Yang tadi yang macam mana Dr. Aizat ingatkan kepada kita semua projek yang agak kita high expose mendedahkan MIMET ni pada peringkat yang lebih tinggi pada sebenarnya bila kita terlibat dalam projek pembinaan Balai Gambang untuk Pertabanan Sultan Perak pada 2015 menggunakan konsep trimaran yang dibina di MIMET. Dan kita juga terlibat langsung dengan Jabatan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perak dalam projek Buk Wakaf. Dibina ini pun melibatkan tenaga pengajar dan tenaga pengajar dan pelajar MIMET. Ni projek yang saya rasa ni agak recent rasa dah 2 unit kita buat rasanya satu unit yang untuk awal-awal untuk Gunung Lang, ini dengan projek Majlis Menerai Ipoh, dan nanti second unit was also be in MIMET. So because the nature of the program is technical introvert, to hands-on approach is important. Okay, now coming back to the question on pensijilan, pengiktirafan badan profesional, affiliation atau hubung kait relationship campus kita dengan program yang kita tawarkan. Obviously kalau kita hanya mengikut kehendak regulatory body, kehendak semasa kementerian, for example, kita kena dapat program kita diiktiraf oleh MQA. Sejak ni semua orang very well versed, semua orang tahu, tak kisah universiti mana menggunakan offer program, mesti ada Malaysian Qualification Agency MQA, pengiktirafan, kebenaran untuk mengkondak, untuk menjalankan program dan sebagainya. Ini memang umum. Tapi yang memberi nilai tambah sebenarnya adalah bila mana program itu juga diiktiraf oleh badan-badan profesional. Okay, because ada banyak advantage kat situ. Bila kita nak pilih program-program yang ada pensijilan profesional, dia memberi nilai tambah pada pelajar itu sendiri, bukan sekadar dapat 10 universiti. Dia juga dapat satu, orang kata apa, 2 sekali atau 3 sekali advantage dalam satu program yang dia graduate. Maknanya dia dapat program, dia dapat sijil universiti, dia dapat juga pengiktirafan yang mana dia telah melengkapkan satu tahap kelulusan yang telah diiktiraf oleh badan profesional yang diiktiraf di dunia pekerjaan. So contoh macam tadi program marine engineering, mungkin saya boleh tunjukkan kat sini, paparkan yang ada 4 area ke tadi sebentar okay. This one, marine engineering, kita ada program diploma marine engineering, kita ada bachelor marine engineering. So these are actually certified also, certified, bukan sekadar MQA je untuk kita buat program ni kat Malaysia kita nak offer, tak. Dia juga termasuk pengiktirafan oleh badan profesional, yang mana in this case is regulatory body, which is Jabatan Laut. Bukan badan profesional, is Jabatan Laut. Because kita kata program kita ni, kita reka dan buat program ni ikut standard STCW 702 and 7.04, which is actually not universal, it's international standard for program untuk membenarkan pelajar-pelajar yang bergraduat daripada program engineering ini melengkapkan seat time dia daripada habis belajar, dia belayar, cukup haul, cukup masa, dia boleh dapatkan pengiktirafan untuk dia bekerja dan berkhidmat di atas kapal. Kalau tak boleh. Okay. So kita program itu salah satu contoh. Diploma and bachelor for marine engineering. And then untuk diploma marine electronics, ETO yang saya sebut tadi, macam Cik Zaimi sebut, saya sebut electrical officer kan, nak pergi faham mudah juruteril elektrik di atas kapal. Yang ini juga adalah satu pensijilan pengiktirafan profesional di Jabatan Laut yang mengatakan ini bukan sekadar Jabatan Laut pun dia ikut standard daripada IMO, International Maritime Organization, bawah United Nations. Maknanya pelajar graduat daripada program ini boleh belayar, boleh bekerja sebagai ETO di atas kapal-kapal di peringkat antarabangsa, diiktiraf secara antarabangsa, bukan sekadar kat Malaysia, bukan sekadar ni universiti ni punya sijil je boleh pakai kat Malaysia ke, tak. Maknanya dia lebih luas begitu. Maknanya potensi untuk graduan tu mendapatkan pekerjaan di luar dari Malaysia di peringkat antarabangsa juga lebih, orang kata lebih mudah lah, because dia diiktiraf. Jadi affiliation atau hubung kait program ditawarkan juga oleh Unicare MIMET. Dia pertama sekali dia dah program kita diiktiraf juga oleh ETAC, Engineering Technology Accreditation Council, bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Maknanya pelajar-pelajar program ni juga boleh orang kata program ni diiktiraf lah, senang cakap, oleh Lembaga Jurutera Malaysia, bawah ETAC, itu bachelor program. Itu satu. Selain daripada itu,
kita juga ada affiliation dengan IMARS, Institute of Marine Engineering Science and Technology. IMARS. Yang ni berpusat yang ni pun satu international professional body, bukan berpusat di Malaysia, dia berpusat di United Kingdom dan dia ada cawangan kan di Singapura untuk memantau program dan memastikan program itu ikut standard yang diiktiraf oleh badan profesional ni. Jadi IMARS ni in the realm dalam domain marine ni dia sangat terkenal. Okay. And before we also have affiliation to RINA, Royal Institution of Naval Architects, for program Naval Architecture and Shipbuilding. Selain itu untuk program Maritime Operations and Management kita ada affiliation dengan Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT. Ini juga satu badan profesional yang juga mengiktiraf program kita ni, maknanya dia menepati standard yang peringkat antarabangsa. Jadi itu yang saya sebut tadi. Bila nak pilih program yang dah siap, dah siap pengiktirafan peringkat antarabangsa, jadi ada nilai tambah kepada para pelajar itu nanti kepada penggraduan. Jadi itulah cepat yang saya boleh buat lah Dr. Aizat. Terima kasih Dr. Z. Sila ni saya jemput Cik Zaimi pula untuk berkongsi apakah bidang profesional yang boleh pelajar Unicam memohon. Okey, terima kasih Dr. Aizat. Okey, saya pun cuba secepat mungkin lah juga. Okey, seperti mana yang telah diterangkan oleh Dr. Yusri tadi, yang mana program-program kita ni telah diiktiraf dan ataupun diakreditasi oleh badan-badan profesional selain daripada Malaysian Qualification Agency MQA. Seperti contohnya RINA, IMARS, Chartered Institute of Logistics and Transport dan juga MARDEP, Marine Department of Malaysia. So berkenaan dengan saya lebih suka mengatakan ini adalah daripada professional development kepada graduan-graduan kita, yang mana graduan-graduan kita layak untuk mendapatkan professional development bila dia orang bekerja di industri, seperti contohnya di bawah BEM, di bawah BEM ada pendaftaran. Bila kita nak bekerja dalam ruang litup kejuruteraan, memang termaktub dalam akta BEM, Board of Engineers Malaysia, yang mana kita perlu berdaftar dengan BEM, sama ada kita berdaftar sebagai engineering technologist ataupun sebagai graduan engineering. Dan bila kita berdaftar, kita ada professional development, kita layak untuk mendapat professional development untuk seterusnya. Selain daripada BEM, kita juga ada MBOT, MBOT, Malaysian Board of Technologies, yang mana fungsi dia lebih kepada engineering technologies, program-program yang ada Bachelor Engineering Technology, itu kena faham, yang mana itu menghasilkan engineering technologies, yang mana boleh berdaftar juga dengan board MBOT. So sama dengan BEM juga, maksud saya sama tu, dia ada progression, dia boleh progress untuk mendapatkan sebagai professional technologist, specialist. Jadi di Board of Engineers, progression dia lebih kepada engineering technologies dan juga kepada professional engineers. So untuk MBOT dia lebih kepada professional technicians dan juga professional technologies. So setengah orang tengok ada TS, orang tengok ada IR, orang tengok ada TC. So untuk TC dengan TS ni di bawah MBOT, professional technician dan juga technologies, dan IR ni adalah di bawah engineering technology dan IR adalah di bawah BEM. So ada juga yang bertanya, kadang-kadang ada juga yang bertanya, boleh ke daripada engineering technologies ni untuk progress kepada IR? Sebenarnya ada route-route yang telah ataupun laluan-laluan yang telah disediakan. Sebab tu kita mencuba untuk mendapatkan pengiktirafan daripada International Professional Body macam IMARS dan RINA tu. Sebab apa? RINA dan IMARS ni adalah professional body yang mewakilkan ataupun diiktiraf oleh ECUK, Engineering Council United Kingdom. So bila program kita diakreditasi oleh pihak IMARS dan RINA, jadi progression yang ada, scope progression yang ada kepada professional development graduan kita ni lebih luas, yang mana
student boleh mencapai menjadi associate members, boleh menjadi ordinary members dan boleh mohon untuk mendapatkan chartered engineer. Chartered engineer. So melalui chartered engineer ini sebenarnya ada laluan untuk dia pergi kepada progression IR ataupun professional engineers di bawah BEM. Memang ada laluannya, ada laluannya. Di samping daripada dia belajar lagi ke master engineering, di program master engineering, selain daripada laluan itu terdapat juga laluan melalui chartered engineer di mana-mana engineering council negara-negara lain. Contoh IMECI, IMECI ni lebih kepada mechanical engineers lah. Kalau kita sampai ke tahap ada chartered engineer di IMECI, so boleh juga dijadikan laluan untuk mendapatkan professional engineer mechanical melalui board of engineer. So laluan tu ada, laluan tu telah kita sediakan. Maksud saya telah kita sediakan melalui program tu, dia melayakkan graduan kita untuk mengambil pengiktirafan untuk professional development mereka sendiri, melalui MBOD, melalui Board of Engineers dan juga melalui IMARES ataupun RINA. Selain daripada itu, untuk program-program management, tadi Dr. Yusri ada beritahu CILT, Chartered Institute of Logistics and Transport. Program-program daripada graduan-graduan daripada program Bachelor Maritime Operation, mereka layak untuk register sebagai associate member dan full member dengan CILT. Memang CILT, IMARES, RINA ni adalah badan profesional yang bertauliah. Dia bukannya sebarangan badan profesional yang suka-suka kita ambil lah. Dia memang mempunyai reputasi yang tinggi. Jadi untuk professional development kepada graduan-graduan kita, bagi saya telah kita sediakan laluannya. Telah kita laluannya, yang mana program itu telah diakreditasi dan mereka layak untuk follow the progression of the professional development pada setiap badan-badan profesional tadi. Ya, terima kasih Encik Zami atas kongsian, dan saya rasa ini merupakan satu kelebihan yang bagi saya sangat penting kepada bakal pelajar dan juga pelajar yang belajar Unichem MIMED, khususnya Unichem Marine ini, untuk mereka melayakkan mereka memohon mendapatkan taraf profesional. Terima kasih Encik Zami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi sebelum saya membuat kesimpulan, saya ingin menjemput panel ataupun membuat rumusan, sedikit rumusan dalam 1 minit, 2 minit berkenaan dengan sesi kita pada ini, iaitu terokai Kluster Marine, program dan fasiliti di UC Kuala Lumpur, kampus Marine di Lumut Perak. Jadi saya serahkan kepada Cik Zaimi untuk membuat rumusan daripada perspektif beliau. Dengan segala hormatnya, persilakan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Dr. Yusri tadi, betapa besarnya industri marine, maritime industri dekat Malaysia ni. So saya untuk kata-kata akhir ni menyerulah kepada school leavers, mana-mana student yang baru habis belajar di peringkat SPM, di peringkat STPM, yang mana baru habis di peringkat matrikulasi, foundations, dan juga di peringkat yang lain. Maksud saya yang habis di peringkat sijil, yang habis di peringkat diploma daripada institusi-institusi yang lain. Saya mengesyorkan sekiranya anda berminat dan mempunyai iltizam untuk sama-sama kita menyertai industri marine di Malaysia, insya-Allah kita di Unichem MIMED menawarkan program-program yang merangkumi almost subsektor yang ada dalam industri marine,
datanglah kepada kami dan teruskan perjalanan anda bagi menuntut ilmu, enroll ataupun apply lah, mohonlah ke program-program yang kami tawarkan. InsyaAllah anda takkan kecewa. Kita sebuah institusi pengajian tinggi yang berasaskan TVET, yang mana kita menggunakan sistem more practical and hands-on activities dalam pembelajaran. Selain pada itu, saya faham ada juga graduan-graduan yang berminat untuk bekerja sendiri, nak jadi entrepreneur, usahawan dalam bidang maritim. Anda juga boleh memulakan perjalanan karier anda sebagai seorang usahawan dalam bidang maritim di sini. Kerana apa? Kita juga menyediakan kursus-kursus yang berasaskan pembangunan usahawan di samping kursus-kursus teknikal dan juga akademik. So insyaAllah sekali lagi saya menjemput mana-mana pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar di peringkat SPM, STPM, Foundation, Matrikulasi, program-program sijil dan juga diploma untuk meneruskan perjalanan dalam bidang pendidikan anda ke UniKL MIMED. InsyaAllah dengan program yang kita tawarkan, fasiliti-fasiliti yang kita sediakan dan juga tenaga-tenaga pakar yang kita ada, kita akan membantu untuk memajukan diri anda ke satu tahap yang lebih tinggi. InsyaAllah. Itu daripada saya. Terima kasih. Baiklah, Taan, terima kasih kepada dua ahli panel kita yang berpengalaman dan juga pakar dalam bidang marine dan maritim, iaitu terima kasih kepada Profesor Madya, T.S. Dr. Muhammad Izri, dan juga terima kasih kepada T.S. Muhammad Zaimi kerana sudi bersama-sama kita meluangkan masa di samping kesibukan mereka. Jadi jangan lupa layari ke semua media sosial kita untuk mendapatkan segala maklumat dan juga peluang-peluang pendidikan. Dan kebetulan, disebabkan UniKL ini berada di bawah MARA, Majlis Amanah Rakyat, para pelajar Bumiputera khususnya berpeluang untuk mendapat pembiayaan MARA, dan juga pelajar bukan Bumiputera juga berhak untuk memohon derma siswa yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jangan lupa layari semua media sosial yang tertera di handphone anda dan juga tablet anda masing-masing. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton di luar sana kerana sudi meluangkan masa anda untuk mendapatkan info yang telah dikongsikan oleh para panel yang hebat-hebat belaka. Dan saya ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang kita mengenali program ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan juga terima kasih kepada pihak UniKL SQ Chancellery kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk berkongsi apakah peluang-peluang yang terdapat di Universiti Kuala Lumpur Kampus Marine di Lumut Perak. Jadi insyaAllah kami tunggu anda di UniKL MIMED. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye. Join us at